Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la ta'sir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Semulikan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji maupun hajah, sahabat-sahabat sekalian, barisan urustia daripada bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti yang lain, juga tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala tentang pada malam ini, pada malam yang ke-29 daripada Zulhijjah 1442 Hijrah, bersamaan dengan 7 Ogos 2021 Masehi. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah kita, tuan-tuan, yang saya pun dah lupa kali yang keberapa pun tak ingat dah, tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah pertamanya kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala kerana, tuan-tuan, kalau kita ikutkan malam ni hari yang ke-29, maknanya kalau ikutkan takwim kita ni lagi 2 hari lah insya-Allah kita akan melangkah dalam tahun 1443 Hijrah. Kita akan dapat masuk dalam awal Muharram. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, moga-moga Allah Subhanahu Ta'ala memberikan kebaikan, limpah rahmatnya kepada kita dalam tahun yang akan mendatang ini, 1443 Hijrah. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan segala apa yang telah kita tersilap, melakukan segala dosa dan sebagainya dalam tahun 1442 Hijrah ini. Dan moga-moga, tuan-tuan, dengan kedatangan tahun yang baru dalam tahun Hijrah ini, dia memberikan rahmat kepada kita seperti mana rahmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepada baginda Nabi SAW dan juga umat Islam, terdiri daripada Muhajir dan juga Ansar ketika mana hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Alhamdulillah, insya-Allah, tuan-tuan, pada malam ni, kalau sekiranya ada masalah dari sudut visual ataupun audio, tuan-tuan boleh komen dekat ruang komen ini. Kalau sekiranya okey, boleh kata okey. Kalau tak, boleh maklumkan sementara sebelum kita lanjutkan perbahasan kita nanti, insya-Allah. Saya rasa okey kot tengok dalam ni okey kot. Tengok mic ni pun okey lah, insya-Allah. Baik. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan, terima kasih banyak pada Ustaz Khairul, orang kuat kita, urustia kita, yang bertungkul lumus pada setiap malam mempromosikan like dan share untuk setiap program yang diwawarkan dalam FB bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Terima kasih banyak, insyaAllah. Jadi seperti biasa, tuan-tuan, pada malam ini sebelum kita lanjutkan perbahasan kita mukadimahkan perbincangan kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan, pada malam ni kita nak cuba lihat secara ringkas ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ghafir ayat yang ke-64. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Ia bermaksud Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat penetapan untuk kamu dan langit sebagai bumbung yang kukuh binaannya, dan ia membentuk kamu lalu memperelokkan rupa kamu serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Yang demikian kekuasaannya dan kemurahannya ialah Allah Tuhan kamu, maka nyatalah kelebihan dan kemurahan Allah Tuhan sekalian alam. Surah Ghafir ayat yang ke-64. Surah Ghafir ni, tuan-tuan, adalah surah yang ke-40.
Jika kita lihat tuan-tuan di dalam ayat ini, secara umumnya kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Taala menyatakan kepada kita bahawa demikian Allah Ta'ala telah menjadikan seperti mana yang telah disyarahkan oleh para asatizah tuan-tuan sebelum-sebelum ni, bagaimana perbezaan di antara lafaz ja'ala dengan khalaqa. Ja'ala itu penekanan kepada manfaat, kepada sesuatu yang diciptakan itu, di mana Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat ini bahawa bagaimana Allah Subhanahu Ta'ala memperingatkan kita bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan lakum kepada manusia, kepada kita ini, al-arda, bumi ini, sebagai apa? Sebagai qarara, iaitu sebagai tempat tinggal tetap kita, sebagai tempat tinggal kita, sebagai disebut sini sebagai tempat penetapan. Yang mana di dalam ayat ini suatu pesan yang sangat besar kepada kita bahawa bagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan, memberikan ataupun mewariskan bumi ini untuk diberikan kepada manusia, yang mana manusia ini yang Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala telah memberikan tanggungjawab kepada manusia untuk manusia menjadi khalifah di muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan juga Allah Ta'ala telah menetapkan juga bahawa bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, was-samaa'a bina'a, dan langit sebagai bumbung yang kukuh binaannya. Masya Allah. Saya rasa itu saja kita nak bincang setakat itu saja, iaitu bagaimana Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai tempat penetapan bagi kita, dan juga langit ini sebagai bumbung yang kukuh binaannya. Ini sebagai satu nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, dan kita renung sebagai seorang manusia yang diberikan akal, maka ketika itulah tuan-tuan kita dapat melihat bahawa bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita melimpah ruah daripada apa yang ada di bumi dan juga apa yang ada di langit. Masya Allah tuan-tuan, sebagai suatu renungan kepada kita ringkas bagaimana langit dan juga bumi ini adalah sebagai salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan sebagai suatu perkara yang kalau kita renung, maka kita akan dapati bahawa kita ini hanyalah sebagai salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang sangat kerdil, kan? Dan dalam ayat ini kalau kita lihat Allah Ta'ala tutup dengan lafaz yang sangat hebat, dengan lafaz yang sangat agung, fatabarakallahu rabbul alamin, kan? Maka nyatalah kelebihan dan kemurahan Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Masya Allah tuan. Baik, insya Allah tuan, kita akan masuk kepada perbahasan kita pada malam ini, yang mana insya Allah kita akan sambung pada halaman 156 tuan-tuan. 156. Terima kasih sahabat-sahabat kita, Fadil Ustaz Amri, Tuan Haji Zahari, Encik Sambal Hitam kita yang bersama-sama insya-Allah. Kita sambung pada halaman 156 ya tuan-tuan. Kalau yang ada buku dan tak ada, tuan-tuan boleh terus melihat pada slide yang saya kongsikan inilah insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, dalam kuliah yang lepas kita telah bincangkan berkaitan dengan bagaimana perspektif Islam berkaitan dengan fenomena gerhana, dan telah pun kita sebutkan bagaimana antara salah satu sudut yang kalau kita pandang itu bagaimana Islam itu memberikan satu perhatian khusus kepada peristiwa gerhana itu, kerana hanya gerhana sahaja yang kalau nisbah kepada fenomena alam ni, kalau kita boleh sebut fenomena alam ni, hanya gerhana saja yang ada solat yang dikhaskan. Fenomena alam yang lain tak ada. Nampak anak bulan pun hanya dibacakan doa. Kalau berlakunya, kalau baru-baru ni yang diviralkan halo kan, pun tak ada solat kita buat. Dan bahkan fenomena-fenomena lain yang berlaku dekat langit pun kebanyakannya ataupun hampir tak ada kecuali gerhana. Itu saja dah memberikan kepada kita suatu petunjuk bahawa bagaimana gerhana ini menjadi suatu peristiwa yang sangat mendapat perhatian, dan kalau begitu tentulah ada sesuatu yang nak disampaikan
setiap kali kita solat, setiap kali khutbah dan setiap kali kita menyaksikan gerhana itu, tentu ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, dan perkara itu telah kita bincangkan tuan-tuan secara ringkasnya pada halaman 153 sehinggalah pada halaman 156 ya. Okey, baik. Jadi pada malam ini tuan-tuan kita nak sambung kembali perbahasan kita, iaitu gerhana dalam ilmu falak. Baik. Tajuk gerhana dalam ilmu falak ini saya rasa mungkin saya boleh skip beberapa perkara lah yang saya rasa telah pun disebut ataupun telah disentuh oleh kita punya penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah berkaitan dengan falak dan astronomi sebelum ini. Yang kita punya sifu Ustaz Syahrin kita, Mas Ko pun ada menyebutkan juga berkaitan dengan gerhana, dan mungkin ada juga sebelum-sebelum ni yang ada membicarakan tentang gerhana dari sudut ilmu falaknya. Cuma insya-Allah tuan-tuan pada malam ini saya cuba nak sentuh dari sudut yang mungkin ada agak orang kata perkara-perkara yang mungkin jarang nak disentuh dalam perbincangan berkaitan dengan gerhana ini, insya-Allah. Baik. Kalau kita lihat tuan-tuan pada halaman 156, kita dapat lihat bahawa sebenarnya kalau gerhana ini memang perbahasannya itu dalam ilmu falak, dan kalau kita lihat dalam pelbagai tamadun tuan-tuan, contohnya yang ada kita kemukakan dalam buku Mukhtasar ini, bagaimana tamadun Babylon pada abad yang ke-21 sebelum Masihi telah mampu menghisap ataupun telah mampu menghitung gerhana dengan menggunakan kaedah Saros. Kaedah Saros, S-A-R-O-S. Ini tuan-tuan kita akan bincangkan nanti pada kuliah yang akan datang, kerana kita ada satu tajuk kecil yang akan kita bincangkan berkaitan dengan Saros ini, Saros. Tapi sedikitlah tuan-tuan yang kita katakan Saros. Saros ni apa? Bunyi macam sedap je kan. Okey. Saros ini sebenarnya adalah satu kaedah pengiraan hisab gerhana yang kalau kita dapat classify kan, ataupun kita dapat orang kata apa, bahagikan, maknanya kaedah hitungan Saros ini adalah satu hitungan orang kata apa, kasar untuk kita mengetahui bilakah akan berlaku gerhana. Kalau kaedah yang selalu juga disebut dalam kitab-kitab turas, kaedah urfi, maknanya kaedah yang bersifat kata anggaran, walaupun anggaran dia tepat jugalah, cuma nanti insya-Allah kita akan bincang. Baik. Dan cuma bila kita lihat kembali tentang lafaz ataupun istilah Saros ini, dia sebenarnya ada beberapa pandangan lah. Ada yang mengatakan bahawa Saros ini memang berakarkan kepada istilah yang disebutkan oleh orang Babylon sendiri. Cuma ada juga pandangan yang mengatakan bahawa sebenarnya orang Babylon tak adalah sebut Saros ni, tetapi dia kemudian digunakan pada sekitar tahun 1961 oleh penulis-penulis, iaitu penulis yang dicatatkan namanya Halley, dan kemudian dipopularkan kemudian oleh beberapa penulis-penulis lain, antaranya adalah Newcomb, yang mempopularkan istilah Saros ini, yang mana kaedah Saros ini adalah untuk mengira ataupun untuk menghitung bilakah gerhana itu akan berulang kembali dengan nilai 18 tahun, 11 hari, 8 jam. Itu secara rumus kasar je, insya-Allah kita akan pergi kemudian. Okey, 18 tahun, 11 hari, 8 jam. Jadi itu adalah hitungan Saros, maknanya selepas adalah berlaku gerhana pada malam ini, 7 bulan 8 tahun 2021. Jadi gerhana yang sama akan berulang balik pada 18 tahun, 11 hari, 8 jam yang akan datang. Itu dia punya maksud hitungan Saros itu. Hitungan Saros itu. Baik. Dan tuan-tuan, kita pergi lanjut. Rasional berkaitan dengan gerhana ni juga sebenarnya sudah pun kalau kita kata difahami oleh masyarakat dulu. Maknanya bukan maknanya bila kita bercerita tentang geometri gerhana dan sebagainya, kedudukan bulan di antara matahari dan juga bumi ketika mana gerhana matahari dan sebagainya, dia bukan benda baru sebenarnya. Tetapi telah disebutkan bahawa perkara ini telah pun disedari antaranya oleh Aristotle itu sendiri,
yang telah faham tentang bagaimana gerhana itu berlaku. Cuma oleh kerana ketika itu dengan pembuktian yang belum cukup kukuh, dan mereka ini pun terdiri daripada orang-orang yang disebut sebagai minoriti yang nak menceritakan berbanding dengan fahaman gerhana di kalangan masyarakat dengan fahaman-fahaman yang bersifat tahyul dan pelbagailah, seperti mana kita bincangkan sebelum ni, di mana gerhana itu berlaku kerana ada naga, ada raksasa, ada anjing, dan ada dewa-dewa nak makan bulan dan matahari. Itu adalah kepercayaan yang dominan ketika itu. Tetapi walau bagaimanapun ada di kalangan ahli-ahli ilmuwan yang percaya bahawa gerhana ini berlaku bukan disebabkan dewa-dewa itu dan sebagainya, tapi ada rasional di sebaliknya itu. Contohnya tuan-tuan, seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahawa Aristotle menjelaskan bahawa bentuk bumi ini bulat dengan melihat bayang bumi yang jatuh ke atas bulan ketika gerhana bulan. Ini satu fakta yang menarik untuk kita sama-sama perhatikan, dan gambarnya pun ada saya kongsikan lah. Ini gambar, bukan gambar Aristotle ni, saya nak tunjukkan sajalah bagaimana ketika mana gerhana bulan, kita akan dapati bahawa bayang yang jatuh ke atas bulan itu, bayang yang jatuh ke atas bulan tu, dia tidak straight. Dia tidak orang kata garis lurus, tetapi bulan dia punya kalau kita tengok bayang bayang penumbra tu, kita sebelum penumbra kita akan masuk kemudian, kita akan dapati bahawa dia ada lekuk, dia tak straight. Maknanya itu menunjukkan bahawa ketika mana yang kita faham bila berlaku gerhana bulan, bayang bumi jatuh ke atas bulan. Jadi di sini menunjukkan bahawa bayang bumi itu berbentuk bulat dengan melihat kesan bayang itu di atas permukaan bulan ketika mana bulan sedang gerhana. Sedang gerhana. Jadi ini telah disebutkan oleh Aristotle, tuan-tuan, pada zaman beliau, bukannya zaman-zaman kemudian ini. Okey. Demikian juga telah dikemukakan juga oleh seorang pemikir Yunani juga, disebut sebagai Aristarchus. Aristarchus ke Aristarchus ni, tak apalah. Membandingkan saiz bayang bumi yang jatuh ke atas bulan ketika gerhana bagi mendapatkan saiz sebenar bulan, dan pengiraan dibuat ternyata bulan hanyalah 1/3 dari saiz bumi. InsyaAllah, kan? Jadi dengan membandingkan bayang bumi yang jatuh ke atas bulan, maka seorang ilmuwan, seorang ahli astronomi, seorang ahli falak, Aristarchus, telah dapat menganggarkan bahawa bagaimana saiz bulan ini berbanding dengan saiz bumi, dengan jarak dan sebagainya, dengan ada pengiraan-pengiraan dan sebagainya, maka dia telah dapat menganggarkan bahawa saiz bulan itu hanyalah 1/3 daripada saiz bumi. Dan ini perkara yang telah ada pada sejarah, tercatat dalam sejarah bagaimana pemikiran-pemikiran ini telah telah dizahirkan dalam bentuk-bentuk penulisan dan sebagainya. Okey, baik. Okey, baik. Dan bila kita sebut tentang gerhana ini dipengaruhi oleh 3 objek utama, iaitu matahari, bumi dan juga bulan. Tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan yang saya tengok yang mengikuti program kita pada malam ni. Okey, tuan-tuan, minta maaf nampak tadi ada macam line tak berapa cantik, mungkin sebab sini ni nak hujan. Doakan moga-moga insyaAllah kita punya line internet ni okey. Okey, baik. Jadi saya ulang balik, tuan-tuan. Bila disebut tentang gerhana ini antara objek yang paling utama yang terlibat, objek samawi yang utama terlibat adalah matahari, bumi dan juga bulan. Okey, maka bila kita sebutkan bahawa 3 objek utama ini
maka tuan-tuan tentu sekalilah kita kena memahami tentang kedudukan matahari, bulan dan juga bumi ini yang menyebabkan berlakunya gerhana itu. Baik. Kalau kita lihat dalam istilah dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan masih ingat perbincangan kita pada awal-awal itu, istilah gerhana ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kusuf ataupun khusuf. Kusuf ataupun khusuf, di mana kusuf itu digunakan untuk matahari dan khusuf itu digunakan untuk gerhana bulan. Okey, baik. Yang menariknya tuan-tuan ialah apabila istilah ini sangat tepat seperti mana apa yang nak kita bincangkan, iaitu bagaimana gerhana ini adalah salah satu daripada apa yang kita sebut sebagai fenomena penghijaban ataupun disebut sebagai occultation. Occultation, satu fenomena penghijaban. Di mana tuan-tuan kalau kita dapat lihat yang menghijab ini ataupun ada satu istilah lain yang occultation ni dia cabang daripada apa yang kita sebut sebagai saya tak tahu macam mana nak sebut ni, sebut sebagai SYZGY ke? SYZYGY. Okay, SYZYGY ini mungkin Mas Joko ataupun Syahrin boleh betulkan lah kalau tersilap sebut. Di mana ketika 3 objek ataupun lebih berada pada satu garisan. Jadi dia akan mewujudkan satu occultation, iaitu satu penghijaban di mana satu objek itu akan melintas di antara, dalam konteks kita di bumi ni, maknanya kalau kita di bumi ni kita akan dapati bahawa ada satu objek melintas di hadapan yang akan ketika itu menyebabkan pandangan kita terhadap objek lain itu sama ada hilang terus ataupun macam terhadang. Terhadang. Okey, baik. Kita cuba tengok tuan-tuan antara contoh apa yang disebut sebagai occultation ini. Okey, baik. Ini antara contohnya. Okey. Bila kita sebut tentang occultation ataupun penghijaban ini, apa yang saya tengok dalam buku, disebut ada 3 keadaan. Yang pertama disebut sebagai grazing occultation, iaitu apabila objek yang besar melintas ataupun menutup objek yang kecil. Contoh macam dalam gambar ni lah, tuan-tuan boleh lihat pada halaman 168, yang perkara yang pertama di atas itu, iaitu objek kecil dihalang oleh objek yang lebih besar seperti bulan yang melindungi bintang. Okey, contoh. Maknanya kalau kita lihat dalam konteks gambar ni, di mana bulan itu telah tutup bintang dekat belakang ini, maka ketika itu bintang ni akan hilang sekejap dan kemudian dia akan keluar baliklah selepas daripada penghijaban itu. Okey, baik, itu sebagai contoh. Okey, kemudian kita pergi pada transit dululah, baru kita pergi gerhana. Kita pergi transit dulu. Transit ni pula adalah satu keadaan di mana objek samawi ataupun bukan objek samawi tetapi objek apa yang kita kata apa buatan manusia pun boleh jadi, iaitu bila dia melintas di hadapan objek yang lebih besar, maka itu disebut sebagai transit. Transit contohnya tuan-tuan, kalau kita biasa kita pernah melihat tahun 2000 apa ya, saya pun dah lupa dah tuan-tuan, 2011 begitulah tuan-tuan, berlaku transit Zuhrah. Transit Zuhrah di mana planet Zuhrah dia melalui di antara kita dan juga matahari, dan ketika itu kita akan dapat lihat planet Zuhrah itu macam satu titik hitam, ada macam kita kata apa, sunspot dekat matahari tu, tapi dia besar lah, dia lebih besar. Kita tengok tu, dan kalau tengok dengan filter tu, tak gunakan teleskop pun boleh nampak. Tengok waktu tu lah. Okey. Jadi ini berlaku pada planet yang sebelah dalam ataupun disebut sebagai inner planet. Macam kita matahari, Utarid, Zuhrah, bumi kan. Jadi bila kita di sebelah luar ni, kita akan nampak Utarid dan juga planet Zuhrah ni yang kadang-kadang akan melintas di hadapan matahari. Pasal kita ni duduk planet di sebelah luar.
Dan kalau dalam sudut kita di bumi ni, kita tak boleh tengok transit mustari, pasal mustari tu kita di sebelah dalam mustari. Okey, boleh faham lah kot tuan-tuan. Okey, tak apa, kita nak cerita bukan nak cerita pasal transit tu, tak apa, itu kita serah kepada spesialis kita yang lain lah untuk bincangkan. Tapi nak sebutkan bahawa ini sebahagian daripada apa yang disebut sebagai occultation. Occultation, baik. Dan tuan-tuan, kalau berlaku transit ni dan juga ni ada nak perlu solat tak perlu pun, tak perlu kerana yang ini bukan gerhana. Yang gerhana tu apa dia? Yang gerhana tu adalah seperti ini. Sebelum saya lompat tuan-tuan, terlupa tadi, di samping planet yang kalau sekiranya berlaku, inner planet yang berlaku ketika mana transit ini, kadang-kadang ada juga berlaku di mana kita dapat lihat contohnya ISS, satelit yang akan melintasi matahari. Tapi dia lajulah kalau ISS tu lajulah. Mungkin ada sebahagian daripada penggemar astrofotografi yang sanggup menunggu waktu dan detik yang tepat ISS ataupun satelit itu melintasi matahari dan dia buat fotografi, bagaimana astrofoto macam mana dia ambil gambar ketika mana ISS melintas di hadapan matahari. Gambarnya memang sangat menarik. Tuan-tuan boleh cari dalam internet, sangat menarik dan sangat cantik gambar-gambar yang dihasilkan itu sebahagian daripada apa yang disebut sebagai transit, tapi itu melibatkan objek, bukan objek samawi yang semula jadilah, tapi objek samawi semula jadi. Kalau dalam konteks kita di bumi ini, kalau planet itu hanya berlaku pada planet Utarid dan juga planet Zuhrah. Okey, baik. Yang ketiga yang disebut sebagai occultation ni adalah gerhana. Okey. Gerhana adalah ketika mana kita dapat lihat dalam konteks, contohnya dalam konteks gerhana matahari lah yang paling mudah untuk kita faham kan. Oleh kerana bila kita lihat dalam gerhana matahari ni, bulan akan menutupi matahari. Bulan itu istilahnya dia menutupi matahari, maka akan berlaku penghijaban di mana matahari itu akan dihijab oleh bulan. Maka kita akan dapat lihat sama ada bulan itu hilang terus ataupun hilang separuh, ataupun dalam konteks gerhana bulan ketika mana cahaya matahari yang sepatutnya jatuh ke atas bulan tapi dihijab ketika itu oleh bumi, yang menyebabkan ketika itu bayang bumi pula jatuh ke atas bulan dan menyebabkan bulan akan hilang cahayanya. Okey, baik. Jadi itu sedikit gambaran kepada kita apa yang dimaksudkan sebelum kita pergi kepada maksud gerhana itu. Maknanya kita dapat lihat bahawa gerhana ini sebahagian daripada apa yang disebut sebagai occultation, dan occultation itu sebahagian daripada sezgi itu yang kita sebut tadi tu. Okey, jadi kita dapat lihat bagaimana kedudukan gerhana itu dalam fenomena alam. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan, kita nak pergi pula pada tajuk yang seterusnya berkaitan dengan geometri gerhana. Ini tajuk yang sebenarnya lebih menarik yang kalau kita nak tengok. Cuma tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada tajuk kita ini, saya sharekan dulu. Ini antara gambaran tentang gerhana yang telah dilukis ataupun yang dicatat. Ini antara catatan yang sangat popular lah kalau tuan-tuan search dalam Google berkaitan dengan eclipse eclipse Islam ke ataupun eclipse medieval Muslim dan sebagainya, Islamic astronomy ke apa ke, maka antara yang keluar ialah gambar ni. Ini adalah gambar rajah yang dihasilkan oleh Al-Biruni. Ni tuan-tuan yang ini Al-Biruni. Dan kita dapati bahawa kedudukan matahari, kedudukan bulan dengan menunjukkan pada fasa aftab ini tuan-tuan adalah bulan minta maaf, aftab ini adalah matahari. Aftab ini adalah matahari. Dan tuan-tuan, di sini adalah bagaimana kedudukan bumi, di tengah-tengah ni adalah kedudukan bumi, dan ini adalah fasa di mana kedudukan bulan, yang mana dia akan mengalami fasa ijtima' dan fasa istiqbal. Kedudukan bukan fasa, kedudukan ijtima' dan juga kedudukan istiqbal. Dan tuan-tuan, ada
bila saya cuba tengok tuan-tuan dalam beberapa penulisan, ingat ke tulisan Arab ni, rupanya tulisan Parsi tuan-tuan. Cara-cara infuzu dan ukastan nur kamar, dia campur-campur lah, ada bahasa Arab sikit dan sebagainya. Tapi ada terjemahan tu saya tuan, why the increase and decrease of the light of the moon is settled while other star don't behave so. Jadi Al-Biruni membuat satu pertanyaan, kenapa bila dilihat kepada bulan ini akan mengalami fasa-fasa. Ada waktu dia kelihatan penuh, ada kelihatan berkurang, dan selepas dia penuh dia akan berkurang, dan selepas berkurang dia bertambah balik. Kerana apa? Kerana rupanya bulan ini bukanlah sifat dia seperti star. Kalau kita tengok ni, observing this and not understand the spirit of this is misdeed, that the light of the star is of their own. Orang putihnya bantai lah tuan-tuan, boleh ikut ni. Okey lah. Maknanya kalau tengok ni maknanya bintang itu ada cahaya di sini, sementara bulan ini tak ada cahaya. Jadi bulan ni hanya meminjam cahaya daripada matahari aftab ini. Jadi sebab itulah dia memantulkan, berpandukan kepada kedudukannya berbanding dengan matahari dan juga bumi. Maka sebab itulah kita dapati bahawa kedudukan bulan ini dia berbeza-beza bentuknya, cahayanya. Ada kala dia penuh, ada kala dia kurang, ada kala dia hilang terus. Dihilangkan terus bila fasa istimewa. Okey, baik, itu satu. Dan di bawah ni tuan-tuan, ni satu penemuan yang ditemui pada akhir-akhir inilah. Okey. Kalau tuan-tuan dapati dalam beberapa penulisan-penulisan ataupun pada lukisan-lukisan, kita kata lukisan, sebenarnya ini mungkin tulisan kot. Lukisan pada masyarakat purba, mereka ada satu gambar yang hampir sama dalam banyak tamadun. Dan mereka membuat kajian lah, sebenarnya gambar ni macam apa. Pasal dia kata gambar ni macam gambar bulan sabit itu. Macam bulan sabit, ada bulatan dan ada satu bulatan yang menindih bulatan yang di belakang tu. Macam bulan sabit macam ni kan. Bulan sabit ni. Pada mulanya mereka menyangka bahawa itu adalah hanya satu orang kata apa, bentuk ukiran saja. Tetapi bila mereka mengkaji, ahli-ahli dipanggil apa dalam bidang etnoastronomi ataupun arkeoastronomi yang buat kajian tentang hal ini, mereka mendapati bahawa sebenarnya ini menunjukkan sebenarnya satu rakaman tentang peristiwa gerhana yang berlaku pada zaman itu. Masya Allah, rupanya gerhana ini sentiasa dirakam, sentiasa dicatat dalam sejarah, kerana ia adalah satu peristiwa yang sangat besar. Baik, tuan. Okey. Jadi nak tunjukkan tuan-tuan, ini antara salah satu daripada gambaran tentang geometri bagaimana gerhana berlaku. Seperti yang moden kita yang ni lah. Tapi ini tuan-tuan, bagaimana Al-Biruni telah mengemukakan bagaimana gerhana itu berlaku dengan melukiskan ataupun dengan melakarkan kedudukan matahari aftab dan juga bumi di tengah-tengah ini, dan juga kita dapati bahawa bagaimana bulan yang mengelilingi bumi ini. Okey, baik. Okey. Sebelum kita pergi kepada okey tuan-tuan, bukan sebelum, kita pergilah. Okey, kita pergi dalam kita punya buku ni. Untuk kita memahami gerhana, antara perkara penting yang kita nak lihat ialah tentang geometri gerhana. Kerana bila kita mengetahui kedudukan matahari, bumi dan bulan secara kedudukan tepat di angkasa ini, maknanya bila kita nak memahami gerhana ni, kita kena tahu kedudukan matahari, kedudukan bumi berbanding bulan berbanding dengan bumi dengan tepat. Kerana gerhana ini bila kita sebut, terutamanya berkaitan dengan gerhana matahari, dia adalah berkaitan dengan ketepatan aturan ataupun sudut ataupun waktu yang begitu tepat sehingga menyebabkan gerhana matahari penuh itu berlaku. Sebagai contoh, umumnya kalau kita kata geometri matahari, bulan dan bumi ketika mana gerhana itu adalah sangat menakjubkan. Kerana apa? Kerana saiz matahari terlalu besar berbanding dengan bulan. Okey, baik. Ini tuan-tuan saya cuba buat satu perbandingan dalam gambar ni lah. Dalam gambar ni,
Di mana kalau kita dapat lihat, ini gambar daripada sumber internet lah, sumber internet. Kalau kita dapat buat satu perbandingan di antara matahari, bulan kalau tuan-tuan tengok dengan phone ni memang tak nampak dah rasanya kan. Dia hanya satu dot di sini dan ini adalah saiz bumi. Maknanya kalau kita bandingkan secara lebih mudah untuk kita faham ya, yang saya ada jumpa satu tulisan dan ada kita masukkan juga dalam buku kita ni. Maknanya kalau kita nak bandingkan antara matahari dengan bulan itu, matahari itu adalah seperti bola keranjang. Bola keranjang dan matahari itu adalah bola keranjang itu sendiri, dan bulan itu adalah 1/4 saja daripada dot di permukaan bola keranjang itu. Nak katakan betapa saiznya kalau kita letak dalam jarak yang sama antara matahari, bumi dan juga bulan dan juga bumi, maka bulan itu sebenarnya terlalu kecil. Tetapi bila berlakunya gerhana matahari, kita sembang dalam konteks gerhana matahari dululah dia ada suatu perkara yang sangat menakjubkan. Kerana apa? Kerana objek yang asalnya matahari itu terlalu besar tetapi boleh ditutupi oleh bulan yang kecil. Oleh bulan yang kecil. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat menarik untuk kita perhatikan, sama ada dari sudut ilmu ataupun kita nak lihat dari sudut falak itu sendiri, ataupun dari sudut kita sebagai seorang Islam melihat betapa hebatnya, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan alam ini dengan begitu, orang kata apa, cermat, begitu tertib dan begitu sistematik, sehingga satu objek yang kecil, sangat kecil, bukan kecil tetapi sangat kecil, bahkan mungkin sangat-sangat kecil, boleh menutupi matahari yang jauh lebih besar. Dan kalau saya boleh pergi sikit lagi, okey. Dan kalau kita meletakkan matahari dan juga bulan itu, jarak antara matahari dan bulan itu sama. Kita letak side by side, sebelah-sebelah. Matahari satu sebelah sini dan matahari sebelah sini dan bulan sebelah sini. Jaraknya sama. Kita anggarkan samalah, kita letakkan sama. Okey. Maka kita akan dapati bahawa matahari itu terlalu besar berbanding dengan bulan yang terlalu kecil, dan tak mungkin bulan ini boleh menutupi matahari. Okey, baik. Cuma oleh kerana suatu aturan yang kita hanya perasan apakah antara perkara itu, iaitu ketika mana gerhana matahari, kita akan dapati bagaimana bulan itu boleh menutup matahari itu keseluruhannya, kerana ada persamaan ataupun ada perkara yang melibatkan saiz ini, saiz yang kalau kita rujuk kepada diameter matahari 1.4 juta, diameter bulan 3,474 kilometer, dia punya diameter. Maknanya kalau kita tengok pada diameter ni, memang jauh lah, terlalu kecil sebenarnya bulan itu berbanding dengan matahari kan. Tetapi dibalance balik bila matahari itu berada jauh 152 juta berbanding dengan bulan yang dalam lingkungan itu, kalau kita ikutkan purata tu dalam 380,000 kilometer lah. Tapi saya letakkan nilai 378 ni. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat tuan-tuan, di sinilah yang berlaku. Kalau ikutkan saiznya beginilah, tetapi oleh kerana perbezaan gandaan yang saya ingat Prof Datuk Dr. Zamri pun ada sebut, dan banyak lagi lah kita punya Dr. Wu, ahli-ahli falak kita selalu menyebutkan tentang hal ini. Saya cuma ulang balik dalam bentuk yang mungkin presentation yang kata apa, mungkin
sedikit berbeza ataupun mungkin samalah kot okey. Bagaimana kalau kita dapat lihat bahawa kalau kita bahagikan antara diameter matahari dan juga diameter bulan, maka kita akan dapat nilai 402. Dan kalau kita bahagikan pula jarak matahari dengan bumi dengan jarak bulan dengan bumi, kita bahagikan, maka kita pun dapat nilai 402. Jadi tuan-tuan, oleh kerana nilai ini yang dia balance, dia seimbang, menyebabkan ketika itu matahari yang jauh lebih besar itu dia akan nampak sama besar dengan bulan, kerana bulan ini lebih dekat berbanding dengan matahari. Dan jarak matahari dengan jarak bulan ini, kalau kita bandingkan dengan saiz ataupun diameter ini, dalam lingkungan macam kita sebut tadi, dalam lingkungan 400 kali ganda. Macam ada kita sebutkan dalam buku ini, maknanya lebih kurang dalam 400 kali ganda lah. Sebenarnya kalau kita ikutkan perbezaan diameter, perbezaan jarak ini memang ada perbezaan lah ikut pada fasa-fasa kedudukan dan sebagainya. Tetapi secara umumnya, tuan-tuan, secara umumnya kita akan dapati bahawa nilai gandaan ini sangat menarik kerana diameter, saiz matahari dan juga bulan ini dibalancekan balik ataupun diseimbangkan balik dengan jarak antara matahari dan juga bumi dan juga bulan dan juga bumi. Itu yang menyebabkan ketika mana matahari ini boleh dihijab, boleh ditutupi dalam peristiwa gerhana oleh bulan yang jauh lebih kecil. Dan sebab itulah tuan-tuan, kami catatkan dalam buku ini bahawa bagaimana ini adalah salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan gerhana ini agar kita dapat memahami tentang jarak dan kedudukan matahari, bumi dan bulan itu bukanlah satu kebetulan tapi satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini mungkin salah satu cara lah kot bagaimana kita nak kita nak highlightkan peristiwa gerhana ini bila berhadapan dengan masyarakat ataupun berhadapan dengan para pelajar, masyarakat awam, boleh kita share ataupun boleh kita kongsi fakta ini yang saya rasa dia agak mudahlah untuk dicerna ataupun kita faham oleh masyarakat awam bila dapat lihat ni. Dan dalam ni tuan-tuan, secara tak langsung maka kita akan dapat lihat bahawa bagaimana gerhana ini adalah sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bincang pada kuliah minggu lepas. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila berlaku gerhana ni, dia punya kehebatan, keagungan Allah Ta'ala dalam menciptakan sesuatu yang kadang-kadang kita tak boleh fikir, kita tak boleh terbayangkan objek yang terlalu kecil boleh menghijab matahari yang begitu besar. Ini antara salah satu daripada mungkinlah kita kata antara kita nak pergi pula kepada geometri gerhana. Rabbi yasir wala tu'asir. Bila kita sebut tentang gerhana, di samping nota yang ada dalam buku kita ini, saya juga nak ada tambahan sikit lah dalam slide ini supaya kita insyaAllah boleh mudah faham tentang tentang apa, bagaimanakah boleh berlaku gerhana itu. Bagaimana berlaku gerhana itu? Kerana tuan-tuan, sebenarnya pengiraan kalau kita boleh terangkan gerhana dari sudut yang konteks yang mudah. Kita boleh terangkan dalam konteks yang mudah, tetapi juga dalam bentuk yang lebih kompleks pun boleh sebenarnya. Sebab itu gerhana ialah satu fenomena yang sangat menarik tuan-tuan, sangat menarik. Dan memang kalau saya sendirilah memang sangat, kata kalau istilahnya apa, kalau boleh kata obses jugalah dengan buku ataupun dengan peristiwa gerhana ini, kerana bila kita mengkaji, masya-Allah tuan-tuan, rupanya ada banyak lagi benda-benda yang mungkin kita tak boleh faham tentang gerhana ini. Baik, tak apalah, insya-Allah. Kalau kita sebutkan bahawa gerhana ini, kami cuba letakkan ada 3 perkara di sini. Yang pertama,
Di samping dalam buku kita ni, tuan-tuan boleh lihat pada halaman 159. 159. Yang pertama berlaku ketika mana fasa muhaq, fasa bulan itu ketika mana fasa muhaq dan juga fasa badrun. Iaitu fasa di mana bulan gelap dan juga fasa bulan penuh. Okey, itu yang pertama kita akan huraikan. Yang kedua, segarisan matahari, bulan dan juga bumi adalah pada segarisan dan juga sesatah. Okey, baik. Yang ketiga, dalam konteks kita di bumi, kalau kita nak melihat gerhana, kita hendaklah berada di laluan gerhana. Okey, baik. Saya cuba kongsikan 3 perkara ini terlebih dahulu, insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan tengok dalam buku kita, ini sebagai contoh, tuan, bila berlaku gerhana matahari, bulan akan berada di antara matahari dan bumi, dan dalam masa yang sama matahari dan bulan berada pada satu garisan dan sesatah. Okey. Kalau kita lihat tuan-tuan dalam gambar rajah ini, dalam slide ini, tuan-tuan akan dapati bahawa mungkin kalau tengok di sini mungkin tak apa tepat lah dia punya, kerana tak ada bayang tu, tak apalah tuan-tuan tak ada bayang. Kalau kita tengok di sini, gerhana tu dia hanya berlaku antara syarat dia tak berlaku lagi, tapi antara syarat dia kedudukan bulan itu hendaklah berada pada fasa muhaq, iaitu pada fasa bulan gelap, dan juga apa yang disebutkan sebagai fasa bulan penuh, badrun, fasa bulan penuh, dan kedudukannya adalah ketika mana fasa muhaq itu ketika mana kedudukan ijtima', iaitu kedudukan di mana matahari, bulan dan juga bumi, kalau ini yang berlaku ketika tu, maka ada potensi berlaku gerhana matahari. Ada potensi, ada kemungkinan berlaku gerhana matahari, tapi tak berlaku lagi. Kalau kita tengok dalam slide yang ini dulu, ada kemungkinan boleh berlaku gerhana matahari. Kalau sekiranya nak berlaku pula gerhana bulan, maka bulan mesti berada pada kedudukan istiqbal ataupun kedudukan badrun. Okey, ini dia mesti berada pada keadaan ini. Dia tak boleh kalau sekiranya bulan dah melepasi fasa ijtima', fasa muhaq ataupun ke fasa kedudukan ijtima' ni baru berlaku gerhana, tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena ketika mana berlaku fasa kedudukan istiqbal dan juga kedudukan ijtima' ini. Okey, baik. Ketika istiqbal ni adalah fasa bulan penuh lah dan ijtima' ni adalah ketika fasa muhaq, iaitu bulan gelap. Okey. Dan ketika mana kita dapat lihat ini, fasa ijtima' ni, kita akan dapati bahawa matahari, bulan dan juga bumi ini, dan juga fasa istiqbal ni, ketika itu kita akan dapati bahawa kalau ijtima' ketika itu kita akan dapati bahawa kedudukan bulan dan juga matahari ini adalah pada satu garisan, ataupun kita kata pada garisan longitud samawi yang sama. Maknanya kalau kita tengok dengan mata kasar tu, secara mudahnya, kalau saya kata kita dapat lihat bahawa matahari dan bulan tu berada sebelah menyebelah, lebih kurang begitulah. Kalau kita tengok dalam konteks kita di bumi ni, kita akan dapati bahawa matahari dan bulan tu berada sebelah menyebelah, walaupun keadaannya tidak semestinya begitu, tapi lebih kurang lah, lebih kurang nak kata tu. Okey. Dan segarisan, itu semua maksudnya segarisan, tetapi dia tak boleh berlaku gerhana lagi, kerana dia mesti berada pada kedudukan sesatah. Okey. Statement yang saya sebutkanlah bahawa saya cuba terangkan gerhana ini dalam konteks yang kita kata orang kampung lah, orang kampung, orang macam saya lah, jenis bukan orang sains. Ini Mas Joko sebutkan longitud samawi yang sama. Terima kasih. Terima kasih Mas. Maknanya kalau kita dapat lihat bahawa ketika mana ijtima' itu, kedudukan matahari dan bulan itu berada pada longitud samawi yang sama. Tapi Mas, kalau saya biasa sebut pada masyarakat awam ataupun orang masjid surah dan sebagainya, saya biasa sebut bahawa matahari dan bulan tu kita dapat lihat seolah-olahnya sebelah menyebelah lah, supaya lebih mudah faham. Okey. Tetapi tak berlaku lagi gerhana lagi. Kerana apa? Kerana ketika itu
kedudukan matahari dan juga bulan ni perlulah juga sesatah. Istilahnya maknanya kalau kita dapat lihat bukan sahaja dia sebelah menyebelah, tetapi ketika mana sesatah ini kedua-dua objek samawi ini bertindih. Dia bertindih. Maka ketika itulah akan berlakunya gerhana matahari. Gerhana matahari. Ataupun kalau saya tak bincang tentang dalam buku ni, tetapi hanya saya sebut saja, iaitu kita dapat lihat bahawa kedudukan matahari dan juga kedudukan matahari pada ekliptik itu dia akan bersilang pada titik not, di mana kedudukan satah bulan itu yang dipanggil sebagai titik not. Itu persilangan di antara ekliptik ataupun kedudukan matahari dan juga kedudukan bulan. Maka bila bersilang di situ, maka itulah disebut sebagai titik not. Maka titik not ini antara salah satu benda yang kita kena faham bila kita membicarakan tentang gerhana ini. Tapi secara mudahnya tuan-tuan, kita boleh lihat pada dalam slide ini. Maka kalau kita kata, kita buat, kalau kita tengok daripada atas, kita tengok daripada sisi kedudukannya, memang kalau gerhana matahari itu, bulan itu, kalau tengok daripada atas, kalau kita boleh tengok daripada atas lah, dan kalau kita tengok daripada tepi, matahari, bulan itu memang berada di antara, bulan itu memang berada di antara matahari dan juga bumi. Maka barulah berlaku gerhana matahari. Dan sama juga bila berlaku gerhana bulan. Bila bumi berada di antara matahari dan juga bulan, dan ketika itu sama ada dari sudut pandangan atas ataupun dari sudut pandangan sisi, maka kita akan dapati bahawa bulan itu berada di antara bumi itu berada di antara bulan dan juga matahari. Okey, baik okey, boleh, insya-Allah, moga-moga tuan boleh fahamlah. Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan, lihat pada halaman 160, ini kita nak bincang pula tentang bayang. Oleh kerana cahaya matahari menyinari bulan dan juga objek yang lain, maka bila cahaya ada, maka yang lawan pada cahaya ini adalah bayang. Ini siapa yang ikut kuliah Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Anafiah, memang akan fahamlah insya-Allah. Bila ada cahaya, akan ada bayang. Maka kalau tuan-tuan duduk dalam bilik sekarang, maka ada cahaya daripada lampu, maka akan ada bayang. Kerana bayang dan cahaya ini adalah satu benda yang berpasangan. Bila ada cahaya, maka ada bayang. Bila ada bayang, ada cahaya. Okey, baik. Dan dalam konteks ini, bayang inilah yang apa yang kita sebutkan sebagai umrah dan juga penumbra. Umrah dan juga penumbra dalam konteks gerhana matahari, tuan-tuan, bayang umrah dan juga penumbra ini dihasilkan daripada kedudukan bulan yang menghijab cahaya matahari ini daripada jatuh ke atas bumi. Maka bayang ini diterbahagi pula kepada dua, iaitu bayang gelap itu disebut sebagai umrah, dan bayang yang kurang gelap itu disebut sebagai penumbra. Umrah dan juga penumbra. Okey, baik, insya-Allah. Demikian juga kalau kita bincangkan dari konteks gerhana bulan, bila bayang ini terhasil daripada bumi, di mana cahaya matahari yang sepatutnya jatuh ke atas bulan ketika itu akan dihalang oleh bumi, yang mana dia akan menghasilkan juga dua bayang yang disebut sebagai umrah dan juga penumbra. Okey, baik insya-Allah. Okey. Dan menariknya pula kalau kita lihat sikitlah dari sudut perbandingan antara saiz umrah bulan dan juga umrah bumi ini, yang kalau kita dapat lihat bahawa saiz bayang yang diwujudkan ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai dhil. Umrah ini disebut sebagai dhil, penumbra ini disebut sebagai shibhu dhil. Umrah ini disebut sebagai dhil bayang, tuan-tuan. Yang penumbra ini disebut sebagai shibhu dhil. Okey, kalau kita lihat dari sudut konteks bayang ini,
bayang yang dihasilkan oleh bulan ketika mana berlakunya kedudukan ini, ketika mana fasa istimak berlaku dan bayang bulan ni jatuh ke atas bumi, maka akan terhasillah gerhana matahari, di mana gerhana matahari yang dapat dilihat itu kalau sekiranya kita berada pada kedudukan bayang umbra ini, kita berada pada tengah-tengah ataupun pada keseluruhan bayang ini, maka kita akan dapat lihat bahawa berlakunya gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh. Dan saya rujuk sikitlah tuan-tuan, dalam buku yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru kita, Tuan Haji Ghani Saleh, dia ada sebutkan bahawa umbra bulan ini dia punya kelebaran dia tu, walaupun ada juga saya lihat ada memberi nilai yang berbeza, dia punya kelebaran itu boleh mencapai sehingga 300 km. Kelebaran itu boleh mencapai 300 km dan dia punya bayang penumbra ni pula lebarnya boleh mencapai lebarnya itu boleh mencapai antara sehingga 7,000 km lebarnya itu. Dan sebab itulah kalau kita lihat bila kita bicara, kita nak sebut kalau kita nak melihat gerhana matahari penuh, maka kita dapat potensi nak melihat gerhana matahari penuh tu kita kena berada tepat pada lingkungan 300 km tu lah lebih kurang 300 km tu dia punya lebar itu. Kalau kita lihat liputan ataupun lingkungan gerhana separa tu, yang kalau kita lihat kita duduk di mana pula mouse ni, kalau kita duduk di kawasan penumbra ni, maka kita akan dapat lihat separa. Maka kalau kita lihat dalam konteks gerhana matahari lah, maka bila kita berada di kawasan separa ni, dia punya liputan ni ataupun liputannya lebih luas hingga mencapai 7,000 km lebar dia tu. Berbanding dengan umbra bumi ni lebih besar. Kerana apa? Kerana objek bumi ni lebih besar berbanding dengan bulan. Yelah tuan, kalau kita tengok bumi ni lebih besar daripada bulan, jadi bayang yang diwujudkan oleh bumi ni tentulah lebih besar daripada bayang diwujudkan oleh bulan. Seperti mana kita sebutkan tadi bahawa bulan ni hanyalah 1/3 daripada saiz bumi. Jadi ketika mana bumi ini menghasilkan bayang ataupun disebut sebagai bayang umbra ataupun zil, maka tuan-tuan dalam penulisan disebut oleh Tuan Haji Ghani mengatakan bahawa saiz umbra ini saiznya adalah 2,5 diameter bulan. Mana saiznya itu maknanya boleh muat dua buah bulan setengah, istilahnya boleh sebut gitu maknanya bulan boleh masuk ada dua biji setengah lah, kita kata macam itulah. Jadi saiz diameter bulan ni besar, saiz umbra bumi ni besar sehingga boleh muat hampir dekat 2 buah bulan besar, boleh muat dalam kita kata bayang umbra ini, kan? Dan kalau tengok pula saiz penumbra ini, kalau tengok di belah tepi ni, dia lebih kurang sama dengan saiz bulan, sebiji bulan lebih kurang. Jadi sebab itulah kita dapati bahawa kalau berlakunya gerhana bulan, litupannya lebih besar. Kalau dapat lihat gerhana bulan tu, kawasan yang dapat melihat gerhana bulan tu lebih besar. Kerana apa? Kerana bayang yang diwujudkan oleh bumi ini adalah lebih besar berbanding dengan bulan. Jadi ini antara salah satu sebab lah kenapa kalau kita sebut berkaitan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan ni, kita perlulah tuan-tuan berada tepat di kawasan yang di mana kawasan umbra dan juga kawasan penumbra ini berada supaya kita dapat lihat gerhana tersebut. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, sebelum kita teruskan, antara benda yang penting juga untuk kita faham ialah kedudukan umbra juga penumbra ni, kewujudan umbra juga penumbra ni sebenarnya dia berada pada setiap masa.
dia bukanlah hanya berlaku pada waktu gerhana saja, kan? Kerana kalau matahari dan juga bulan, maka umbra dan penumbra tu akan ada sentiasa di sinilah. Cuma bila mana berlaku gerhana matahari ataupun gerhana bulan tu, kalau berlaku gerhana matahari, bayang itu akan jatuh ke atas bumi, dan kalau berlaku gerhana bulan, bayang bumi ni akan jatuh ke atas bulan. Itu yang menyebabkan hilangnya cahaya itu. Hilangnya cahaya ataupun dari sudut pandang mata kita, bila berlaku gerhana matahari, kita akan dapati bahawa bulan itu akan menghijab atau menutupi matahari tersebut. Jadi ini antara benda yang kita kena faham, dan insyaAllah lah tuan-tuan pun semua faham tu berkaitan dengan gerhana ini. Baik, insyaAllah. Okey. Habis berkaitan dengan hal ni. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat pada halaman saya terlupa tadi tuan-tuan, pada halaman 159, pada paragraf yang terakhir tu ada tersilap typo ni tuan-tuan. Pada kalau saya baca sikit, gerhana matahari atau kusuf akan berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi, dan dalam masa yang sama matahari dan bulan berada pada satu garisan dan sesatah. Keadaan ini berlaku apabila pada setiap hujung bulan Qamari, iaitu pada tarikh 29 ataupun 30 hari bulan, bulan akan berada di antara matahari dan bulan. Minta maaf tuan-tuan, matahari dan bumi. Matahari dan bumi pada tarikh 29.30. Okey, dan ini ada satu benda lah saya terlupa sebutkan tadi, bahawa bila kita sebutkan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan ni, maknanya kalau kita berdasarkan kepada takwim Qamariah kita, kelebihannya adalah gerhana matahari ni sepatutnya hanya berlaku dalam lingkungan tarikh 29 ataupun 30 hari bulan lah. Hanya berlaku dalam tarikh 29 ataupun 30. Dan itu gerhana matahari. Kalau sekiranya gerhana bulan, sepatutnya berlaku pada tarikh 15 hari bulan. Dia tak boleh jadi gerhana bulan ni jadi contohnya pada 17 hari bulan dalam takwim hijrah, ataupun jadi pada 20 hari bulan dalam takwim hijrah, ataupun lagi kelang kabut jadi pada 7 hari bulan dalam takwim hijrah berlaku gerhana bulan. Tak boleh. Kerana ketika mana fasa gerhana bulan tu mesti berada pada fasa istiqbal, iaitu pada hari yang ke-15. Sama juga ketika mana gerhana matahari, bulan itu mesti berada pada fasa bulan gelap, di mana fasa bulan gelap ni kalau ikut tarikh yang ada dalam takwim hijrah, sama ada dia merujuk pada 29 ataupun 30 hari bulan. Dia boleh jadi begitu. Jadi itu antara kelebihan lah daripada takwim kita. Kerana dalam takwim kita itu menunjukkan bahawa kita dapati bahawa dengan menggunakan takwim Qamariah ini, antara keunikannya adalah kita dapat mengenal pasti ataupun membuat prediction ataupun anggaran berlaku gerhana tersebut berdasarkan kepada tarikh yang ditunjukkan dalam takwim hijrah itu. Okey, baik Okey. Lemak tuan. Kita patutnya nak masuk tentang gerhana matahari ni, tapi oleh kerana masa kita pun dah habis tuan-tuan, jadi kita postpone je lah yang gerhana matahari ni kita bincang pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Baik. Saya cuba lihat sikit sahabat-sahabat kita kok ada beberapa penjelasan ataupun ada beberapa tambahan. Okey, terima kasih tadi Mas Joko telah sebutkan apa yang tadi sebut sebagai longitude samawi yang sama. Terima kasih Mas. Yang disebut longitude samawi yang sama. Jadi itu bila berlakunya apa yang disebut sebagai ijtima'. Ijtima'. Dan tambah sikit, Joko kata apa ni? Bukti nyata bumi berbentuk sfera. Jadi seperti mana kita sebutkan tadilah, daripada cerapan gerhana bulan itu menunjukkan bahawa bayang bumi yang jatuh ke atas bulan itu bentuknya adalah bulat. Maka itu telah menunjukkan bahawa bentuk bumi ini adalah bulat. Dan perkara itu bukanlah disebut baru dalam 100 ataupun 200 tahun ni, tapi telah disebutkan dalam catatan yang disebutkan oleh Aristotle itu sendiri. Baik tuan-tuan, insyaAllah nanti kita akan sambung perbincangan kita dalam perbahasan berkaitan dengan gerhana matahari, dan insyaAllah lah tuan-tuan, saya ingat dalam 2 ataupun 3 kuliah lagi insyaAllah tamatlah perbincangan kita dalam buku kita ini.
untuk kita tamatkan. Jadi terima kasih banyak pada tuan-tuan yang mendengar kuliah ataupun perbincangan kita ini daripada awal secara live ataupun yang akan mengikuti secara rakaman nanti. Moga-moga tuan-tuan perbincangan ini akan memberikan manfaat kepada kita, tambahkan ilmu kita, tambahkan keimanan kita, tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga insya-Allah tuan-tuan kuliah kita ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang, walaupun mungkin bukan saya lagi lah yang akan memberikan, insya-Allah akan lebih disambung oleh sahabat-sahabat kita, untuk guru kita, ilmu-ilmu manfaat kita lain, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang mengikuti program kita. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.